إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذي الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركات وسكنات وخطرات وأنفاس كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به علم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين ثم إلى الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين ثم إلى شيخنا ومشايخنا ومشايخهم إلى المنتهى ثم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita, menghimpunkan kita sekali lagi pada pagi ini di dalam majlis ilmu Taman Syurga supaya kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam usaha kita untuk memperbetulkan dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan sama-sama insya-Allah perbetulkan qasad serta niat kita datang mengaji. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dibukakan pintu kefahaman yang baik, yang sempurna, diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan segala ilmu yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada perubahan pada diri kita kepada perkara yang lebih baik. Kerana ilmu itu, seseorang penuntut ilmu itu tidak mendapat apa-apa kemuliaan di sisi Allah kalau sekiranya sekadar mengaji, sekadar belajar, tidak ada apa lagi kehebatan, kemuliaan di sisi Allah.
melainkan mereka mengamalkan apa yang mereka belajar. Kalau tidak, samalah kita seperti keldai. Samalah seperti binatang keldai yang menanggung kitab-kitab di tengah belakang, tetapi tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab-kitab yang ditanggung. Maka kita jangan jadi keldai. Mudah-mudahan kita tak jadi macam keldai. Ngaji banyak-banyak, tak ada perubahan pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Baik, insya-Allah sambungan pagi ni kita penawar bagi hati, betul? Muka surat apa? 97. Ha? 97. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astagfirullah rabbul baraya, astagfirullah khataya, astagfirullah rabbul baraya. Wala haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Bab yang keempat pada menyatakan dengki. Muka surat 97. Bab yang keempat pada menyatakan dengki. Dengki wajiblah bagi setiap mukallaf. Wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf mengenal pasti akan sifat-sifat yang wajib ada di dalam hati supaya sifat-sifat tersebut dapat diambil, ditanam di dalam hati. Dan wajib juga bagi kita mukallaf mengetahui, memahami, mengenali sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah yang ada di dalam hati supaya hamba tadi tu dapat membuangnya. Jadi wajib kita mengenal sifat-sifat yang dibenci oleh Allah di dalam hati supaya dapat kita membuangnya. Bukan mengetahui sifat-sifat yang haram itu untuk diamalkan. Dikenal pasti, difahami bukan untuk diamalkan tapi untuk dibuang. Seperti kita mempelajari perkara-perkara yang membatalkan solat, bukan untuk diamalkan di dalam solat, tetapi untuk dijauhkan. Jangan melakukan perbuatan itu di dalam solat. Itu tujuan kenapa wajib kita mengetahui perkara yang membatalkan solat, supaya dapat kita menjauhkan, jangan melakukannya di dalam solat. Seandainya kita membuat perkara-perkara tersebut di dalam solat, membatalkan solat kita. Jadi wajib kita mengetahui
syarat, rukun, sah, batal dalam ibadat. Wajib kita mengetahui, mengenali, memahami apakah syarat-syarat, apakah rukun-rukun tentang sah ataupun yang membatalkan ibadat. Begitulah juga wajib kita mengetahui dan memahami apakah sifat-sifat yang mesti ada di dalam hati agar amalan kita diterima oleh Allah, dan wajib kita mengetahui apakah penyakit-penyakit yang haram ada dalam hati kita supaya dapat kita mengelakkan daripada memiliki sifat-sifat itu di dalam hati agar amalan yang kita buat itu tidak dibinasakan oleh Allah. Jadi hari ini kita nak belajar bab dengki. Dengki ini memang penyakit yang popular di kalangan kita. Dengki. Tapi yang pertama-tama sekali kita kena faham, kena kenal dengki itu bagaimana. Apa hukum dengki? Dengki itu perasaan yang bagaimana dan apa hukumnya. Seandainya kita bersifat dengan dengki, apa kecelakaan yang kita akan perolehi? Kalau kita membuang penyakit dengki, apa keuntungan yang kita akan perolehi? Maka sebagai manusia yang diberi akal kewarasan oleh Allah, hendaklah kita bersungguh-sungguh berusaha menjauhkan diri daripada membuat sesuatu yang merugikan amal ibadah kita. Jangan menjadi seperti orang yang tidak berakal, berpenat-penat lelah melakukan taat, akhirnya kita sendiri yang membinasakan ketaatan yang kita buat. Maknanya jadi orang yang tak bijak, macam tak waras, berpenat-penat, bersusah-susah membina bangunan setinggi-tingginya, kemudian kita yang merobohkan sendiri. Itu kebodohan kita. Itu kebodohan kita. Kalau kita buat macam tu, kita masuk dalam golongan orang yang bodoh. Jadi hari ini nak belajar bab dengki. Bermula dengki itu ataupun iri hati, dengki ataupun iri hati, iaitu mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang lain. Jadi dengki ini suatu perasaan di dalam hati, satu perasaan di dalam hati, mengharap-harapkan, menginginkan agar nikmat yang ada pada orang lain hilang. Boleh faham cakap tu? Jadi andai kata di dalam hati kita ada perasaan yang sedemikian, kita mengharapkan supaya nikmat, kesenangan, sama ada nikmat dunia, harta, pangkat, jawatan, kekayaan, kekeluargaan, kebahagiaan rumah tangga, itu masuk dalam nikmat dunia. Sama ada yang kita harapkan hilang daripada orang lain itu nikmat yang bangsa dunia. Kita tak suka tengok dia kaya, kita tak suka tengok dia mewah, kita tak suka tengok dia maju, kita tak suka tengok dia bahagia, kita tak suka tengok dia berkahwin, tak suka tengok dia rapat adik-beradik, tak suka kita tengok dia saling mengeratkan silaturahim. Kita tak suka tengok. Kita mengharap-harapkan supaya nikmat-nikmat tadi, pangkat, jawatan dan sebagainya, diambil kembali oleh Allah
oleh Allah. Kemasyhuran dia nikmat dunia. Masyhur, orang kenal dia. Tapi kita mengharap-harapkan supaya Allah tarik nikmat itu, supaya dia jadi tidak terkenal dah. Kalau dia tu orang yang terkenal, kita harap-harap supaya Allah ambil nikmat terkenal itu, supaya orang tak kenal dah dia, supaya orang tak suka dia dah. Boleh faham ni? Kalau ada di kalangan adik-beradik kita, ipar duai kita, kita tak suka adik-beradik jadi baik dengan seorang ni, tak suka. Adik-beradik kita ramai, ipar duai kita ramai, tiba-tiba kita tak suka tengok ada seorang ni rapat dengan yang lain, tak suka. Sedangkan ukhuwah silaturahim tu nikmat Allah, kita tak suka tengok. Dalam hati kita mengangan-angankan, mengingin-inginkan supaya adik-beradik kita, ipar duai kita yang lain benci dengan dia. Boleh faham ni? Ini berlaku ni dalam rumah tangga kita. Semayang dah, mengaji dah, tapi perangai huduh, hati kotor, hati busuk, dengki dengan nikmat yang Allah bagi pada orang lain. Ni perangainya kita. Ni tujuan kita mengaji ni, nak baiki supaya ada perubahan. Jangan jadi orang yang sembahyang tapi dalamnya penuh dengki dalam hati. Ni berlaku dalam rumah tangga adik-beradik, berlaku ni. Ipar duai tak suka tengok kenapa duk baik-baik. Kita harap-harapkan supaya orang benci, supaya adik-beradik lain benci dengan dia, supaya ipar duai benci dengan dia, supaya ipar duai tak seronok dengan dia. Tu ingat tu, namanya dengki tu. Allah benci kita. Allah benci kalau ada sifat macam tu. Allah benci kita. Sembahyanglah sampai pecah dahi kita pun. Sebab tu kita kena kenal sifat ni. Jangan kita ingatkan amalan kita ni sekadar zahir saja dah. Sebab tu kita wajib belajar mengetahui apakah benda, perkara yang boleh mencelakakan amalan kita. Jadi penyakit dengki ni adalah suatu sifat yang mengundang celaka. Kita akan dapat celaka selagi ada dengki dalam hati kita. Ingat baik-baik. Jangan berseronok dengan perasaan yang macam tu dalam hati. Kena cela nafsu kita. Kena cela, kena hina nafsu kita. Kenapa engkau tak suka nikmat yang Allah bagi pada orang lain, sedangkan nikmat itu diberi oleh Allah? Bukankah kita dah yakin dengan qada dan qadar Allah? Tidak berlaku segala sesuatu perkara melainkan Allah lah yang menentukan, Allah yang memberi. Orang lain dapat nikmat bukan bermaksud Allah ambil nikmat kita dan bagi kepada orang lain. Bukan. Yang kita punya, yang orang lain punya, orang lain punya. Tapi bila ada penyakit hasad, dengki dalam hati kita ni, kita akan merasakan kalau orang tu kaya, seolah-olah Allah ambil harta kita bagi ke orang lain. Itu yang kita tak suka tu. Kita merasakan orang tu kaya sebab Allah ambil harta kita, Allah bagi pada orang lain. Dah. Padahal masing-masing Allah dah tetapkan rezeki masing-masing. Rezeki ni umum, bukan duit saja. Kesihatan rezeki, jodoh rezeki, anak bini rezeki, harta kekayaan rezeki, pangkat jawatan rezeki. Jangan kita faham rezeki ni duit. Semua itu dah diatur oleh Allah. Ke kita lebih bijak daripada Allah dalam mengatur takdir? Ke kita lebih tahu? Ke kita lebih faham? Sebab tu kita suruh mengaji tauhid. Akidah kita mana? Akidah kita. Apa guna ngaji tauhid? Supaya yakin yang Allah itulah yang terbaik. Allah itulah sebaik-baik pengatur. Kita ni bodoh, kita ni jahil, kita ni tak tahu, kita ni tak pandai, kita ni tak faham. Kadang-kadang kita fikir benda tu baik untuk kita tapi tidak untuk Allah.
Itu guna akidah. Baik, kalau seandainya Allah Ta'ala bertanya kepada kita, kenapa kau tak suka dengan nikmat yang aku bagi pada orang lain? Kita nak jawab apa? Besok kita akan ditanya. Baik, kita berlatih jawab sekarang. Kita nak jawab macam mana? Kenapa kau tak suka aku bagi harta kekayaan pada si Polan? Kenapa kau sakit hati? Nak jawab apa? Boleh jawab? Tapi kita ni jenis degil, sombong. Sombong. Hati kita ni penuh sombong. Hati kita tak ada tawaduk, tak ada merendah diri. Kita tak suka menghinakan diri kita. Sebab tu penyakit dengki ni ada dalam hati kita. Tidak datangnya penyakit dengki dalam hati, melainkan dalam hati kita mesti ada takabur, mesti ada sombong. Kita dah belajar dulu bab sombong, merasakan diri aku lebih baik daripada orang lain. Sebab tu kita tak suka melihat orang lain yang kita anggap lebih rendah martabatnya mendapat nikmat. Aku orang baik, aku orang mulia, aku yang terbaik, aku lebih baik daripada dia. Kenapa dia mendapat nikmat yang begitu? Sedangkan dia orang hina, aku orang mulia. Tu yang timbul dengki tu. Tu yang timbul sakit hati tu. Sebab kita menganggap Allah Ta'ala memberi rezeki, nikmat kepada orang yang hina. Sepatutnya nikmat tu milik kita seorang, kerana kita yang terlebih mulia. Itulah busuknya hati kita. Sombong, tak sedar diri yang kita ni semua menumpang nikmat Allah. Tadahlah telinga pagi ni. Sebab ni penyakit berbahaya. Besok kita akan menyesal dalam kubur besok. Sebab dia penyakit ni, amalan kita daripada akil balik dulu sampailah sekarang, Allah hancurkan semua. Ni penyakit ni. Apa kita nak bawa balik dalam kubur besok? Nak bawa balik apa dalam kubur besok? Ke kita tak yakin yang mana Nabi kata siapa ada penyakit dengki, segala kebajikannya dihapuskan oleh Allah? Ke kita tak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Kita nak amalan kita dibinasakan oleh Allah. Kalau nak, mulai sekarang tak payah buat ibadat. Buat penat aja kita buat ibadat. Kalau kita sendiri nak amal kita tak diterima oleh Allah, baik daripada sekarang tinggalkan segala amal soleh. Tak payah sembahyang, tak payah tutup aurat, tak payah baca Quran. Dan kalau betul kita nakkan pahala ibadat, jaga. Sayang. Bukan kita dah tahu kalau aku buat macam ni akan membinasakan pahala amal, kita buat. Itu menunjukkan kita tak cerdik, kita tak bijak. Kita tertipu dengan nafsu, tertipu dengan bisikan syaitan, yang mana nafsu syaitan ni memang tak suka kita ni membawa balik banyak kebajikan. Lalu dibisikkan dalam hati kita supaya membuat sesuatu perkara yang menjadi sebab segala amalan kita itu dipadam oleh Allah. Memang sekarang kita tak nampak rugi. Sebab tu nak nampak kerugian yang bangsa akhirat ni, kena cuci hati kita tu. Sebab mata ni, mata lendir kita ni untuk melihat kekotoran yang ada atas dunia ni. Kalau tahi, nampak tahi. Tapi yang nama kekotoran yang bangsa akhirat tak boleh kita nak tengok dengan mata. Selagi kita tak sucikan hati kita ni, mata hati kita ni rabun, buta, kita tak akan nampak yang namanya jijik di sisi Allah. Sebab hati kita buta. Tu yang kata buta hati tu. Matanya celik, tapi hatinya buta. Kalau benda kotor, benda najis, benda bahaya dunia, kita nampak. Tapi yang jenis berbahaya bangsa akhirat, kita tak nampak. Orang puas pesan dengan kita, jangan berdengki, jangan berdengki, jangan berdengki. Oh, tak peduli.
Sebab buta. Kalau mata ni tak apa. Orang kata jangan pergi situ, ada longkang tu. Kita akan tak pergi. Sebab nampak longkang. Mata kita nampak longkang. Tapi kalau mata hati kita buta, sebutlah ayat Quran, bacalah hadis Nabi, panggillah habaib mana pun, panggillah penceramah mana pun, menasihati kita, jangan berdengki, jangan berdengki, kita takkan peduli. Sebab buta mata hati kita. Sebab kita tak nak cuci hati kita. Kita berasa hati kita dah bersih, padahal hati kita buta. Sebab tu cerita jangan kita tak peduli. Sebab kita tak nampak kerugian tu, kita tak nampak. Selama ni aku berdengki tak ada apa pun, sihat aja, boleh dapat je apa aku nak. Yang dinamakan binasa pahala-pahala ni benda gaib. Pahala ni bukan duit boleh tengok. Kalau ibaratnya, kalaulah seandainya dengan sifat dengki ni Allah balas atas dunia, bila timbul dalam hati kita penyakit dengki, Allah musnahkan segala harta kekayaan kita. Kita nak tak agak-agak? Kita nak tak? Berdengki aja hancur rumah kita. Berdengki aja hancur duit-duit kita semua. Kita nak tak? Kita tak mau. Sebab takut nanti susah. Kalau aku berdengki, Allah hapuskan segala harta benda ni, macam mana aku nak hidup sini? Dah tentu kita akan bersungguh-sungguh menjaga diri kita daripada berpenyakit dengki. Tapi sebenarnya penyakit dengki ni, celaka dia lagi besar daripada celaka dunia lagi. Tapi malangnya, tapi sayangnya hati kita tu buta. Hati kita buta. Penat beribadat berpuluh tahun. Penat beribadat berpuluh tahun. Sampai kena sindir, sampai kena orang kata macam-macam. Konon-kononnya kita ni nak ikut perintah Allah. Rupa-rupanya semua jadi debu apa yang kita buat. 2 kali celaka kita dapat. Penat je kita. Kita nak ikut jalan agama ni, adalah nak membuat sesuatu benda yang orang ramai tak suka. Nak taat kepada Allah ni. Imam Ghazali kata, kalau kau ikut kehendak manusia, kau akan jatuh dalam dosa. Kalau kau ikut kehendak manusia semua, kau akan dapat fitnah. Tu manusia ni, manusia, makhluk. Kalau kita ikut nak raikan manusia ramai-ramai ni, kita akan terjebak dengan dosa. Kalau kita ikutkan kemahuan manusia, kita akan tinggalkan agama kita. Sebab banyak manusia tak suka agama berbanding dengan yang suka. Yang menolong agama sangat sedikit. Yang menolong ibadat sangat sedikit. Tapi yang nak merosakkan amal tu sangat ramai. Sebab tu kalau kita ikut manusia yang ramai-ramai, agama kita akan rosak. Baik. Kemudian kita pilih untuk tinggalkan manusia. Bila kita tinggalkan manusia, mereka akan mencaci kita. Mereka akan mencela kita. Sebab tak ikut kehendak mereka. Tak tiru hidup mereka. Sebab tu kalau sebelum kita hijrah dulu, kita ramai kawan. Bila kita dah hijrah nak duduk dengan agama, ramai kawan kita hilang dah. Tinggal seorang dua je. Sebab apa tu? Ramai yang tak suka kita ni berubah jadi baik. Tu dalil dia. Betul lah tu. Yang nak menolong ibadat sangat sedikit. Yang nak tolong buat baik ni sikit. Yang nak merosakkan kita ramai. Tu manusia. Manusia. Kadang-kadang dengan sebab puji-pujian daripada mereka, rosak amalan kita. Dipujinya kita, dikata kita bagus, dikata kita baik, dikata kita soleh, dikata kita begini, timbul riak dalam hati kita, timbul takabur dalam hati kita, timbul pegasan dalam hati kita, rosak amalan kita. Sebab dek puji-pujian tadi.
Bila dia caci maki kita, sakit hati kita. Sebab apa? Nafsu kita suka dipuji. Tiba-tiba manusia cela kita. Jadi kita tak suka, nafsu tak suka dicela, maka timbul kemarahan yang tidak disuruh oleh Allah. Kita dah belajar hari tu bab marah, betul? Dah belajar belum? Marah kerana nafsu kita tak tertunai. Nafsu kita nak orang puji-puji kita. Tiba-tiba orang cela kita, orang kata kita tak baik, kata gini, kata gitu, marah kita. Nafsu marah sebab tak dapat pujian tadi. Timbul marah, maka timbul kemarahan yang tidak disuruh oleh Allah. Kalau marah kerana Allah tak apa, betul? Marah kerana agama tak apa. Ini timbul penyakit marah, sakit hati kita tu sebab tak tertunai kehendak nafsu kita. Nafsu kita nak orang puji-puji gitu, kata kita baik. Tapi dah orang kata kita tak baik, orang kata kita begini, orang kata kita begini, kita tak suka dengar macam tu. Marah. Padahal itulah hakikat dia. Kita ni tak kenal diri. Kita tak kenal diri. Kita rasa diri kita mulia. Sebab tu kalau orang kata benda tak elok atas diri kita, kita tak boleh terima. Sebab kita lupa yang diri kita ni memang hina pun. Tapi dah diri kita tak boleh terima hakikat yang kita hina, kita berasa kita mulia. Sebab tu bila orang duk mengatakan benda tak baik pada kita, kita tak boleh terima hakikat maksudnya. Kita ni menolak benda yang sebenar. Hati kita ni menolak benda sebenar. Sebenarnya kita memang hina. Cuba tilik asal kejadian kita. Kita datang daripada mana? Allah buat kita daripada apa? Dalam perut kita ada apa? Lepas mati jadi apa? Yang kita ada ni semuanya pinjam. Apa hebat mulianya pinjam ni? Cuba kita. Apa hebatnya pinjam? Yang hebat ni milik sendiri. Kita ni pinjam, keluarga pinjam, laki pinjam, bini pinjam, anak-anak pinjam, nyawa pinjam, pangkat jawatan pinjam. Dah berasa hebat. Hebat apa pinjam? Sedar diri kita ni. Apa yang ada pada diri kita ni, zahir batin, semua diberi pinjam oleh Allah. Hina kita ni. Tapi kita tak nak rasa diri kita hina, kita rasa kita ni mulia. Kita rasa apa yang ada pada kita ni semua datang daripada diri kita sendiri. Macam kita yang buat. Lupa kita ni, lupa diri. Hati kita ni sangat banyak penyakit hati kita. Tak sedar diri. Apabila kita tak sedar diri kita, itu yang datang penyakit macam-macam. Lupa diri, yang apa segala apa yang ada pada kita ni Allah bagi pinjam. Sama macam orang lain juga. Sama. Orang lain pun sama macam kita. Yang ada pada dia tu pun Allah yang bagi pinjam. Yang ada pada kita pun zahir batin pun Allah yang bagi pinjam. Mana dia orang-orang yang kita sayang dulu? Mana sekarang? Mati dah. Mati dah. Mana? Sihat kita. Kita sayang dengan sihat kita. Sekarang dah tak sihat. Mana pergi sihat tu? Allah dah ambil dah. Sedar diri. Kita ngaji tasawuf ni, kitab penawar bagi hati, nak mengajak kita supaya jadi hamba yang kenal diri. Bila kita tahu yang kita ni semua pakat menumpang nikmat Allah, barulah tak ada penyakit dengki dalam hati kita. Apa mulianya aku pinjam. Ni dah, aku lebih hebat daripada dia, aku lebih baik daripada dia, aku lebih bagus daripada dia, aku lebih layak daripada dia. Siapa kita? Padahal dia tu pun sama juga dengan kita, hina. Asalnya daripada air mani. Dalam perut kita ada najis. Betul? Kita tak boleh terima hakikat. Kita tak nak ngaku juga kita. Tak ada. Tu keras hati kita ni. Tak nak mengaku. Walaupun benda tu kita faham, tak nak mengaku. Keras betul hati kita.
Ya, sebab tu Allah sindir kita dalam Quran. Hikmah ni bukan kata dengan lemah lembut sepanjang waktu, bukan. Ada kala kena gunakan perkataan yang keras-keras. Sebab nak pecahkan kekotoran yang ada dalam hati kita tu. Kalau orang hati bersih, tak payah, tak perlu perkataan yang macam tu. Cukup dengan nasihat yang lemah lembut, akan berasa hati dia. Sebab hati dia bersih. Kalau jenis kita ni, cakap lembut-lembut, tak jalan. Tak sampai ke hati. Kena guna perkataan bodoh, baru. Kita ni perangai kita sehabis-habis bodoh. Dah, nikmat Allah bagi pinjam, kita berasa kita punya, tak bodoh. Dah pandai. Tu nafsu, degil nafsu kita. Sedar diri kita. Tak lama lagi kita jadi bangkai tu. Semua kita ni jadi bangkai besok. Cuba gali tu, pergi tanah perkuburan tu. Berapa ramai je, berapa je yang ada, yang apa, jasadnya dijaga, dipelihara oleh Allah. Yang lain semua jadi bangkai. Busuk, orang pun tak suka kita dah. Mati hari ni orang suruh tanam. Orang tak simpan dah sampai esok lusa. Busuk. Sesayang apa pun. Betul? Dah apa hebat itu? Nak bergerak pun Allah tolong, nak memikir pun Allah tolong. Tu kita ni lupa, kita ni banyak lupa diri je. Berasa mulia, berasa hebat. Tu yang kita suka memandang rendah pada orang. Aku yang layaknya, aku yang layaknya. Layak apa kau? Sama pinjam nikmat Allah. Tu sebab dalam ilmu tasawuf ni, kita ni diajar supaya menghinakan diri dengan Allah. Mencela nafsu kita, bukan memuji nafsu kita. Nafsu ni apa maksud? Diri kita. Kena ambil satu masa, cela diri kita. Bodohnya kau ni, jahatnya kau ni, bodohnya kau ni, jahatnya kau ni, tak nak ikut syariat Allah. Nanti kau yang akan dibinasakan, kau yang akan dibakar oleh Allah besok. Bodohnya kau, tak sedar diri. Pinjam nikmat Allah tapi mengaku hebat. Bukan suruh cela orang. Tujukan perkataan tu kepada diri sendiri. Berapa ramai yang ada buat benda macam tu? Tak ada. Selalu yang kita cela orang lah, diri kita puji-puji. Kau bagus, kau baik, kau hebat, kau gini, kau gitu. Terbalik. Yang agama suruh cela diri sendiri, tapi kita cela orang lain. Dah kita tak belajar, tak faham. Itu yang agama suruh benda lain, kita buat benda lain. Ni penyakit dengki ni. Tak habis-habis berdengki. Daripada muda sampai ke mati dah berdengki. Mati dengan dengki dia. Cari dalam hati kita, ada tak perasaan? Ada tak dalam hati aku ni perasaan tak suka tengok orang lain dapat nikmat? Cari. Jujur. Jangan kalau dah jumpa buat-buat tak pandang. Jangan kalau dah nampak buat-buat macam tak nampak. Allah tahu dalam hati kita ada dengki. Walaupun kita tak nak mengaku. Tu mengaji ni nak ubah diri jadi lebih baik. Hati yang lebih bersih. Bukan semakin mengaji semakin kotor hati kita. Semakin mengaji semakin kuat dengki, dendam. Bukan tu. Na'udzubillah min zalik. Allah pilih kita jadi penuntut ilmu ni sebab Allah nak suruh kita jadi hamba yang bersih. Jadi syukur, terima kasih dengan Allah sepatutnya. Cuba bayangkan kalau kita ni jauh daripada agama, macam mana hidup kita sekarang? Allah dah selamatkan kita, tapi kita tak hargai. Kita ingatkan hidayah petunjuk daripada Allah ni benda main-main, benda murahan. Sebab tu kita tak hargai ilmu. Kita tak rasa seronok bila Allah bagi kita ilmu agama, kita tak rasa seronok. Tak sama macam kita dapat duit. Seronok dapat duit. Tapi bila Allah bagi hidayah petunjuk, hari-hari kita tak ada rasa seronok. Tak ada apa pun. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa tu? Hati kita.
Hati kita ni tebal dengan karat dosa, sebab tu tak rasa benda-benda macam tu. Taubat tak sempurna. Taubatnya di lidah sahaja, bukan di hati. Sebab kalau taubatnya taubat nasuha, pasti hatinya dibersihkan oleh Allah. Pasti. Itu janji Allah. Tapi kita taubat pun tak pandai. Astagfirullah, menyesal, bukan di hati tapi di lidah. Sebab tu kita senang nak ulang balik. Sebab tu kita akan mudah untuk ulang balik dosa kita tu. Sebab apa? Taubat kita, taubat yang dusta, bohong. Kerana orang yang kalau betul taubatnya, hatinya bersih, dia akan takut nak buat, dia akan takut nak ulang balik. Mana datangnya takut tadi? Sebab daripada hati yang dah bersih. Tapi kalau taubat kita tak betul, hati kita tak akan bersih. Sebab tu kita tak agak-agak nak buat balik benda sama. Cari dalam hati kita, ada tak perasaan? Tu kerja kita sekarang. Tak payah heboh dengan dosa orang. Tak payah heboh dengan dosa diri kita tak baik-baik, nak mati lah kita. Mati bukan syarat tua dah. Muda pun mati, banyak tu berlambak kat jalan tu, mati muda-muda. Cela diri kita, apa yang kau ni sakit hati sangat dengan nikmat orang? Tanya diri kita. Tanya diri kita sebelum kita ditanya oleh Allah. Tanya diri kita sendiri. Apa yang kau sakit hati sangat dengan nikmat yang Allah bagi pada orang lain? Adakah kau terlebih mulia? Adakah lebih baik? Kalau kau lebih baik, mana kau ada sombong? Sombong ni sifat iblis. Aku lebih baik daripada dia, sebab tu aku tak nak sujud pada Adam tu, aku mulia ya Allah. Aku daripada api, dia daripada tanah. Kenapa aku nak merendahkan diri kepada dia? Itu sifat iblis, dengki ni. Takabur, berasa diri lebih baik, lebih hebat. Kalau kita dalam hati ada rendah diri, merasa orang lainlah yang lebih baik daripada kita, kita akan seronok bila orang lain dapat nikmat. Kita kata, ya Allah, memang padan pun dia dapat, sebab dia orang baik. Itu kalau hati kita ada tawaduk, merendah diri, memang patut pun dia dapat, memang patut pun Allah bagi dia, sebab dia orang baik, lebih baik daripada aku. Nampak tak? Nampak ke tidak ni? Nampak. Tapi kalau kita berasa aku lebih baik daripada dia, itu yang kita tak suka. Itu yang kita tak suka. Jadi faham dah di sini, kita takkan boleh buang dengki kecuali kena buang sombong dulu. Kena buang sombong dulu. Nabi pesan, kalau ada walau sebesar biji sawi sombong dalam hati kita, kita takkan dapat masuk syurga Allah. Kita takkan dapat masuk syurga Allah. Ada sombong dalam hati kita. Aku lebih baik daripada dia. Itu sombong lah tu. Sebab tu suruh kenal. Jangan ingat benda tu perasaan biasa je. Itu penyakit. Kalau kita sakit anggota bukan main, susah hati kita. Bila gigi nak baik? Bila gigi nak baik? Bila gigi nak baik? Bila kaki nak baik? Bila kaki nak baik? Susah hati kita. Gelisah kita dengan penyakit anggota kita. Tapi tak pernah pun kita gelisah dengan penyakit hati kita. Sampai bila aku nak berdengki ni? Tanya diri kita. Sampai bila aku nak berdengki ni? Sampai bila aku nak sakit hati? Sampai bila aku nak berdendam? Itu yang lebih utama kita kena risaukan. Sebab penyakit anggota ni tak akan mendatangkan kecelaan Allah pada diri kita. Ada tak pernah dengar dalam hadis Nabi ke Quran ke, barang siapa sakit kepala Allah benci? Ada? Barang siapa sakit gigi dihapuskan amal ibadah. Tapi penyakit yang macam tu yang kita risau. Bila nak sihat, bila nak sihat, bila nak sihat, bila nak sihat. Resah, gelisah itu. Tapi penyakit hati itu kita buat bodoh. Buat bodoh, buat bebal. Buat tak kisah. Dalam hati ada hasad, ada dengki, ada dendam, buat bodoh. Buat rasa tak bersalah, berasa macam sihat-sihat. Rupa-rupanya penuh dengan penyakit yang dibenci oleh Allah. Ya Allah. Jangan. Kita menyesal besok. Kita menyesal besok.
Sebab tu Allah jatuhkan kita ni, kadang-kadang Allah bagi sakit supaya kita fikir, sakit ni pun aku tak tahan ya Allah. Macam mana aku nak tanggung azab neraka tu? Macam mana aku nak hadapi azab dalam kubur tu? Kalau yang macam ni pun aku tak tahan. Itu faedahnya, itu hikmah Allah jadikan sakit pada kita ni. Tapi kita tak dapat ambil pengajaran daripada sakit tu. Yang kita tahu membebel. Bila sakit membebel, bila sakit merungut, sepatutnya fikir, ya Allah, macam ni pun aku tak tahan ya Allah. Baru setengah jam. Baru setengah jam sakit kepala, baru setengah jam sakit gigi. Tunggang terbalik dah kita. Macam mana nak duduk dalam kubur tu selama-lama sakit tu? Kita ni tak nak fikir benda-benda macam tu. Pada kita tak mengkayakan kita. Sebab tu kita tak nak fikir benda macam tu. Yang kita fikir duit, kaya, mewah. Itulah dalam hati kita. Penuh dengan dunia. Tak ada akhirat dalam hati kita. Cerita ni cinta dunia. Dah belas tahun, puluh tahun kita ajar hati kita ni cintakan dunia. Tu yang kita risau. Risau dunia. Risau orang tak pandang. Risau orang tak hormat. Risau orang tak tahu kita kaya. Risau orang tak pandang kita mewah. Tu yang kita risaukan. Tak pernah risau pun macam mana nasib aku kalau aku turun dalam kubur dalam keadaan aku ni amalan aku Allah tak terima. Tak ada, kita tak ada risau pun tentang benda tu. Sebab tak nampak celaka yang tunggu tu, tak nampak. Sebab tu kita tak risau. Usaha bersihkan hati kita. Taubat sungguh-sungguh, minta tolong dengan Allah. InsyaAllah. Apa guna? Cuba kita fikir, apa guna? Kita semayang sebab nak apa? Nak Allah suka ke nak Allah benci? Jangan ingat dengan sembahyang tu Allah akan suka kita kalau dalam hati kita ada dengki. Jangan ingat dengan sembahyang kita, puasa kita, tahajud kita, Allah akan sayang kepada kita, padahal dalam hati kita ada dengki, ada dendam. Jangan ingat, jangan perasan. Jangan ingat macam tu. Salah kalau ingat macam tu, salah, sangat-sangat salah. Aku ni Allah sayang sebab aku sembahyang. Dah, kita solat supaya Allah redha dengan kita, supaya Allah sayang kita, supaya Allah kasih kita. Tapi Allah ingatkan, jangan ada benda-benda ni dalam hati. Kalau ada, meskipun kau sembahyang, Allah benci. Takabur kan? Allah Ta'ala dah kata dah, siapa yang ambil sikap takabur ni, Allah akan humbankan di dalam neraka. Allah tak peduli siapa pun dia. Siapa pun dia, Allah tak peduli bila ada takabur dalam hati. Siapa pun Allah tak peduli. Walaupun orang panggil dia abid sekalipun, dia tu ahli ibadat, masyhur, orang kata dia ahli ibadat, tak pernah tengok buat dosa maksiat, ibadat sepanjang-panjang hari, tak pernah tengok dia tu buat benda sia-sia. Dah, kalau tengok jumpa mesti duk buat ibadat. Tiba-tiba dalam hatinya ada hasad dan Allah benci dia. Allah benci dia. Tu orang yang macam tu, kita kalau yang macam tu pun ada dengki, Allah benci. Yang macam kita ni Allah sayang pula, lagi-lagi Allah benci. Tak payah perasan lah. Tak payah perasan yang kita ni konon-konon ni orang yang Allah sayang dah. Ni kena cuci dulu hati kita. Kalau tak, itu semua apa? Bisikan setan saja. Membisikkan ujub dalam hati kita, konon-konon aku ni orang soleh. Dah, kena tipu kita. Sebab tu kena tahu dalam bab ibadat ni, dalam hati kalau ada penyakit ni, Allah benci. Tak peduli siapa pun kita. Kalau nak Allah kasih, nak Allah redha, nak amal kita yang penat lelah yang kita buat ni dapat tengok besok di hari kiamat, dia punya balasan baik, kena buang ni semua. Hasad, dengki, dendam ni kena buang. Kena buang. Kalau tak, jadi angan-angan je lah. Imam Ghazali kata, di atas dunia ni ada satu golongan yang mendengar cerita berita tentang syurga, tapi hari kiamat Allah humbankan dia dalam neraka. Dalam dunia cerita, dengar cerita tentang syurga begini, begitu, kekal, begini, begitu. Rupanya tempatnya neraka besok hari kiamat. Sebab apa? Cara ibadatnya tak betul.
Tu. Habis. Sama ada nikmat dunia. Ini jangan tengok orang lain dapat nikmat dunia, doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada dia bersyukur dengan nikmat-nikmat tu. Itu baru orang baik. Macam tu baru orang baik. Tengok dia bahagia, doakan kebahagiaan dia. Tengok dia erat, doakan. Ni dah. Ni kita doa sebalik. Tengok orang bahagia, kita doakan supaya bergaduh, bercerai-berai. Na'udzubillah, busuk sungguh hati kita. Apa yang kita nak sebenarnya? Tengok orang tu dapat pangkat, doakan ya Allah, mudah-mudahan dia bersyukur dengan nikmat pangkat tu supaya dia jadi orang baik. Ini dah. Sebaliknya kita doakan, turunkan pangkat dia ya Allah. Sakit hati aku tengok. Atau nikmat agama. Nikmat yang bangsa agama. Dia banyak buat ibadat, kita tak suka. Dia berubah jadi baik, kita tak suka. Pun penyakit juga lah. Orang nak ikut perintah Allah, kita tak suka. Puna butanya kita. Kawan ni nak ikut syariat Allah, kita tak suka. Salah siapa sekarang ni? Kita. Sebab kita tak suka dengan apa? Benda yang baik di sisi Allah. Itu dengki. Menyirap di hati kita bila tengok orang tu ikut agama. Sakit di hati kita tengok orang tu nak ikut agama. Na'udzubillah min zalik. Kita tengok dia nak jadi Allah, dengki dia. Penyakit, tubuhnya sihat, hatinya penyakit. Tubuhnya sihat tapi hatinya penuh penyakit berat-berat pada tu. Bukan ringan-ringan, penyakit yang berat. Bila lagi kita nak rawat hati kita ni? Sampai bila kita nak biarkan hati kita ni sakit macam tu? Kita tak kesian ke tengok hati kita macam tu? Kita tak ada perasaan kesian ke tengok hati kita macam tu? Kita biarkan dia sakit, kita biarkan dia kotor. Hati kita ni ada hak dia. Sama macam anggota kita ni. Kalau perut kita lapar, kita tahu suapkan dia makanan, minum, tak nak dia lapar. Tapi hati kita biarkan dia. Lantak kau lah. Kau busuk ke, kau kotor ke, kau berulat ke, pakaian kau huduh ke, peduli apa sama aku? Yang penting aku pakai cantik-cantik zahir, tubuh wangi-wangi, pakaian cantik-cantik. Hati nak busuk, lantak engkau lah. Padahal hati itulah tempat pandangan Allah. Pandangan zahir ni bukan main kita jaga lagi, bukan main make up lagi, bukan main jaga lagi. Pas shampoo. Tepek krim ni, tepek krim tu, sapu ni, sapu tu. Bukan main lagi kita jaga. Bukan main kita dandan lagi. Satu hari tak tahu berapa kali pantang tengok benda berkilat dia, tunjuk muka kita nak tengok. Pantang jumpa cermin, jalan tengok motor kan di side mirror, berhenti jap. Bukan main jaga gitu. Takut tak kemas, takut orang kata kita apa, takut kita sengit-bengit, orang nampak kita sengit-bengit. Gosok, bukan main gosok, lepas spray gosok lagi. Bukan main, betul lah tu, betul tak salah, betul, memang Islam suka benda macam tu, bersih, kemas. Tapi yang bodohnya kita ni, hati kita biarkan. Tak ada ambil berat macam tu pun dengan hati kita. Satu hari berapa kali kita pandang hati kita?
Satu hari berapa kali kita pandang kebersihan hati kita? Satu hari berapa kali kita pandang kekemasan hati kita? Berbanding dengan kita pandang kebersihan zahir kita. Pakai nak kena kemah, nak kena wangi, nak kena cantik. Dah pandangan kita pada hati kita macam mana setiap hari? Silap-silap kita memang tak pernah pandang pun hati kita. Tu salah kita. Ni yang kita nak sampaikan. Bukan salah nak jaga zahir tu. Memang tu pun dituntut. Lebih lagi kalau yang dah ada suami. Tapi masalahnya hati kita tak dandan. Hati kita tak dandan. Tubuh badan kita dandan. Makan suplemen ni, makan suplemen tu. Baguslah. Tapi hati kita terbiarkan dia sakit, tak bagi dia makan, tak bagi dia ubat. Maknanya yang Allah pandang kita buat tak peduli. Tapi yang orang pandang kita ambil berat betul-betul. Na'udzubillah. Kata hamba Allah yang macam mana? Hamba Allah yang tak pedulikan pandangan Allah kita ni. Memang hamba Allah, tapi hamba Allah yang tak pedulikan pandangan Allah. Yang kita pedulikan pandangan makhluk, pandangan orang. Jangan orang nampak kita tak cantik, jangan orang nampak kita tak kemas, jangan orang tahu kita busuk. Kena ni. Ni yang utama sekali. Sambil-sambil jaga zahir, yang ni lebih utama nak kena jaga. Maknanya kalau kita tengok cermin muka satu hari 5 kali, yang ni kena lebih daripada 5 kali kena tengok setiap hari. Mulai saat ni nak kena dah macam tu. Sebab kita masa dah tak banyak dah. Dah tak banyak masa dah. Dah tak banyak dah masa kita. Jadi jangan lengah-lengah. Abaikan orang-orang tu. Tumpukan perhatian kepada kita yang nak mati 2-3 hari lagi. Sungguhlah saya bukan cakap main-main. Kita kena ada risau. Ya Allah, risaunya hati aku tak baik-baik. Kalau kau ambil nyawa aku dalam keadaan aku macam ni, celakalah aku, ya Allah. Kena segera, kena bergegas, kena seng-seng lengan baju, maknanya jangan tangguh-tangguh lah. Cepat-cepat uruskan, cari, sehatkan hati kita. Bagi dia makan yang cukup. Apa makanan yang cukup? Ilmu, zikir, solawat, istighfar. Itu makanan dia. Itu makanan hati kita. Istighfar, solawat. Bagi makan banyak-banyak. Ilmu manfaat. Kemudian basuh dia dengan taubat. Basuh dengan taubat yang betul-betul. Kemudian hiaskan dia dengan pakaian yang cantik-cantik. Supaya Allah pandang hati kita tu cantik. Rendah diri, penyabar, kasihkan ibadat, pemaaf. Allah. Walaupun tubuhnya tak sempurna, walaupun pakaiannya tak sehebat mana, tapi Allah pandang dia, subhanallah. Allah bangga tengok dia. Allah bangga tengok dia. Nabi seronok tengok dia. Walaupun zahirnya tak macam orang lain, tak cantik macam orang lain, pakaiannya tak mewah macam orang lain, tapi sebab hati dia tadi masyhur dia di kalangan para malaikat. Masyhur, malaikat duk sembang tentang dia. Tapi kita ni kalau setakat yang masyhur, yang sembang ni pun yang buat dosa macam kita juga. Kita ni masyhur contohnya, tapi masyhur di sisi orang yang buat dosa sama macam kita. Tak ada apa kebilangan pun, tak ada apa hebat pun. Kalau setakat kita ni masyhur di sisi manusia yang sama buat dosa, buat maksiat sama dengan Allah, sama je. Yang dalam perut dia ada tai, ada najis sama macam kita juga. Tak ada apa hebat pun. Walaupun orang hari-hari duk cerita pasal kita, tak ada apa hebat. Tapi yang hebat dia apabila orang tu masyhur di sisi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Malaikat duk. Malaikat ni dia macam tu. Dia akan seronok bila tengok hamba-hamba Allah yang taat, dia jadi perbualan. Jadi perbualan di kalangan malaikat. Di langit sana tu masyhur nama dia. Walaupun kat dunia orang tak kenal dia. Tapi sisi malaikat sebut nama Polan bin Polan, Polanah binti Polan. Malaikat kenal. Sebab malaikat tahu dia orang baik.
Itu baru betul. Masyhur di sisi orang yang dikasihi oleh Allah. Ni kita masyhur, tapi masyhur di sisi orang yang dibenci oleh Allah. Masyhur di sisi orang fasik. Yang masyhur ni, kita ni masyhur di sisi orang fasik, orang yang banyak buat dosa maksiat sama macam kita. Apa hebat? Tapi kalau masyhur di sisi malaikat, masyhur di sisi para nabi, para rasul, ini hebat. Ini orang ni hebat dia. Ni tasawuf. Tak ada nak puji-puji. Ni ngaji tasawuf. Jangan lari pula. Jika time kitab penawar tak datang. Dah ada tu rasa macam tu. Menyesal aku datang ini. Menyesal ke tidak? Alhamdulillah. Tahu tak siapa yang nak sampaikan benda ni sebenarnya? Allah nak sampaikan benda ni dalam hati. Sebab Allah tahu hati kita banyak penyakit. Sebab tu Allah pilih kita ni duduk dalam majlis ilmu. Patut syukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Patut terima kasih, bukan menyesal. Faham tak? Kemudian bertiga baris baru baca ni. Tak habis-habis berdengki. Minum jap air. Bismillah. Tak apa. Kita bukan marah apa tak? Marah benda tak elok. Benda tak elok kena marah tak? Tu kata marah kerana Allah. Lupa minum. Bismillah. Kalau tak duduk tempat macam ni, tak adanya dengar benda macam ni. Kat rumah ada sembang benda macam ni? Kedai kopi ada sembang macam ni? Lepak tepi laut ada? Lepak Tom Yam ada dengar benda macam ni? Padang bola ada? Jangan haraplah. Kalau tak duduk, tak mengaji ilmu macam ni, memang tak dengar. Memang tersumbatlah telinga kita sampai bila pun. Lepas tu kita syok sendiri, berasa baik, mentang-mentang semayang. Baik apa? Kotor, hina. Sebab tu nama sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah. Bila ada dalam hati, tuan badan tu Allah benci, tuan badan tu. Itu panggil sifat mazmumah, sifat yang dibenci. Yakni barang siapa yang ada sifat ni, dia dibenci oleh Allah. Walau ada haji, ada hajah pun. Haji Muhammad bin banyak nak? Dah banyak kali pergi haji. Yang tu pula hajah Fulanah binti Fulan. Banyak pula hajah ni. Orang biasa sebut selamat datang tuan haji. Ni selamat datang tuan haji Fulan bin Fulan. Dan ketibaan puan hajah. Banyak nak? Dia banyak kali pergi haji. Yang tu bini dia banyak pergi haji. Pun panggil hajah banyak kali. Tak peduli, ada ni Allah benci kita. Faham? Faham ke tak faham? Kena rasa tak seronok dengan hati kita tu. Jangan rasa seronok dengan hati kita yang ada dengki tu. Ketahuilah, buku amalan kita tu kosong. Tak ada pun pahala ni. Bohong aja je. Pergasan aja. Nabi beritahu benar. Tengok tu bawah. Atau mencita-cita, ni lain. Atau nikmat agama, atau mencita-cita akan turun bala atasnya. Biar kita baca 2 baris hari ni tak apa, sampai pukul 1. Atau ni alamat dia, petanda kalau dalam hati kita ada dengki. Jangan tidur. Jangan buat tidur. Dia buat terlelap. Konon tak dengar. Allah tahu kita dengar. Setan bukan main marah ni. Setan nafsu memang tak suka ni apa yang kita cerita. Bukan main dia marah ni. Sakit dia. Dia ilmu ni dia ibarat macam ru'yah tu. Kalau setan tu, setan yang jadi hantu gaya bersama tu,
Kalau baca ruqyah dia sakit, dia pedih, dia sakit. Lepas tu dia hilang dia lagi. Macam tu lah. Kalau kita ngaji tasawuf sakit nafsu gitu. Tapi nanti lama kelamaan dia jadi baik. Dia akan jadi seronok dengar benda macam ni. Tapi dalam keadaan dia memang sakit, memang sakit gitu. Menyiap, dia rasa macam nak pergi lempang, dia cakap, sedapnya Allah cakap. Saya cakap pada diri saya sendiri. Saya pun niat, walaupun saya baca kitab, saya niat saya belajar. Kalau tak ada kelas, jangan haraplah saya nak baca kitab ni. Sebab tu saya tu, kalau orang panggil belajar, saya pun boleh belajar. Cuma saya niat, saya tolong baca, saya jadi khadam pada kalian. Dan samping tu saya belajar. Sebab tu saya tak peduli kalian nak ambil dengar ke tak nak ambil, tentu pun nak. Gitu. Ni alamat dia ni. Alamat ni. Atau mencita-cita akan turun bala atasnya. Tadi tu. Mudah-mudahan sakit engkau. Mudah-mudahan bengkerak lah engkau. Mudah-mudahan bercerai lah engkau. Mudah-mudahan bergaduh lah engkau. Tu. Mencita-citakan bala. Tahu bala? Bala ni benda tak sedap lah. Benda tak elok. Tu bala. Kalau benda sedap, orang panggil nikmat, orang panggil bala. Jadi dalam hati kita sentiasa ada, bila sebut dia orang ni, bila sebut dia orang tu, kita harap Allah turunkan bala atas dia. Tu dengki lah kata tu. Apa nama dia? Lemah aja cakap ni. Sama yang dalam online ni pun sama. Dengar jangan nak buat tidur. Dan apa lagi? Satu lagi petanda ada dengki dalam hati kita. Bila dengar seseorang itu dapat musibah, kita seronok. Dengar cerita si Polan tu katanya terjun longkang baru. Ya ke? Dalam hati kita padan kau. Alhamdulillah pula dah. Jaga biadab ni namanya. Kita memuji Allah dengan sebab penyakit hati kita puji Tuhan pula dah. Ya Allah ya Karim. Ni dengki, ni maksiat. Kena dipuji pula Allah. Alhamdulillah kata dia. Na'udzubillah. Bodohnya kita. Patut astagfirullah. Bukan alhamdulillah. Jangan puji Allah pada tempat-tempat maksiat macam tu. Kita buat maksiat, kita kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa nak puji Allah pula kita buat maksiat? Alhamdulillah ni makna terima kasih ya Allah. Kita buat maksiat, kita kata alhamdulillah. Terima kasih ya Allah sebab kita buat maksiat. Macam tu. Jaga baik-baik perkataan alhamdulillah. Yang sesuka hati kita guna. Duk berjoget alhamdulillah. Alhamdulillah dapat berjoget. Buat maksiat alhamdulillah apa? Jaga baik-baik. Tapi dah jahil, kita main belasah je dah. Main belasah je, konon-konon kan bila sebut alhamdulillah ni kira baik lah. Bismillah tu pun tak kena tempatnya, haram baca bismillah. Samalah alhamdulillah pun. Bila kita dapat mengaji macam ni, buat benda baik, kita kata alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah bagi taufik aku buat amal. Baru kena. Hidup berdengki alhamdulillah, kejadah apa? Alhamdulillah dapat berdengki. Alhamdulillah aku kena bala, alhamdulillah kata dia. Na'udzubillah min zalik. Betapa bodohnya lah kita. Dah minggu depan tak nak datang tak apa. Sebab minggu depan bukan kitab ni. Siap, kita nak tengok ni. 2 minggu lagi kita nak tengok kedatangan macam mana. Ketinggal 2 kursi je kita. Dia kata hari ni kita apa? Penawar. Rasa perut macam tak sedap hari ni. Allah tahu helah kita, jangan main. Sebab tu bila kita dengar sesuatu bala jatuh pada seorang, kita jadi seronok. Walaupun kita tak zahirkan seronok tu, faham? Tapi hati kita suka,
Hati kita dengar begitu tu jadi senang. Tu. Jadi kalau sifat muslimin, mukminin, kalau saudaranya sakit dia rasa sedih, betul? Ni dah bila dengar bala tu jatuh pada orang tu, hati jadi senang, jadi seronok. Walaupun dia buat diam je. Dia buat warung. Tapi dalam hati seronok. Bertuah ni lah, pandang muka kau, wah hati aku. Jaga tu dengki tu, tak ada faedah semayang itu, kosong. Dan iaitu dengki haram lagi dosa besar. Ingat tu, dengki ni bukan dosa kecil. Dosa besar tu sama macam zina tu, sama macam minum arak tu, sama macam berjudi tu. Tu dosa besar. So berjudi tak mau. So berjudi tak mau, dengki mau. Padahal dosanya besar sama aja. Betul tak? Dosa besar kan? Judi dosa besar, minum arak dosa besar, berzina dosa besar, berdengki dosa kan satu geng tu. Arak tak nak, minum arak tak nak, walaupun dosa besar tak nak. Sebab apa? Pening, jadi pening, tak syok. Rupanya tak minum arak sebab takut pening, bukan takut dosa. Dengki? Dengki okey sebab tak pening. Ni ada daging babi anjing ni free je, BBQ. Tapi anjing babi lah, jangan, haram. Rupanya tolak bukan sebab apa? Sebab tak selera. Bukan sebab haram tak makan anjing babi tu rupanya. Tak makan anjing babi bukan sebab haram, sebab tak selera, sebab jijik. Dengki? Dengki tak jijik. Sebab tu kita buat dengki. Sebab tu makan dengki selalu. Faham tak apa yang saya nak sampai ni? Kita tak nak makan contohnya anjing babi tu sebab apa? Jijik pada kita. Sebab tu orang bagi peri pun tak mau. Tapi dengki pada kita tak jijik pun dengki. Sebab tu kita buat tak kisah je berdengki. Rasa okey je. Sebab pada kita tak jijik pun dengki tu. Tapi sebenarnya dengki ni samalah jijik di sisi Allah. Samalah. Setiap benda yang haram tu mana benda yang Allah jijik, benda yang Allah cela, benda yang Allah tak suka. Kena ingat macam tu. Jangan kita nampak anjing babi tu sebab dia najis, dengki ni bukan najis. Ni jenis najis-najis yang bangsa hati ni, najis hati. Kena buang. Jangan berasa seronok selesa dengan dengki. Dengki ni dosa besar. Kita sedekah tak gugur ni dosa dengki ni. Kita pergi masjid ni pulang alik pergi majlis ilmu ni, yang gugur dosa kecil je. Semayang 5 waktu yang menggugurkan dosa kecil je dengan solat 5 waktu. Sedekah subuh yang gugurnya dosa kecil. Dosa besar tak gugur, melainkan dengan taubat. Taubat tu apa? Ada syarat, ada rukun. Bukan setripah macam tu je. Setripah. Astagfirullah. Okey dah, bersih dengki. Tu yang kita senang-senang nak berdengki tu. Sebab pada kita ni istighfar je kan, habis dosa dengki. Jangan perasan. Kerana taubat sungguh-sungguh mengaku bersalah dengan Allah, menyesal berdengki, rasa berdosa dengan Allah, azam takkan berdengki dah sampai bila-bila. Rukun taubat tu kan, menyesal kerana Allah, azam takkan berdengki dah sampai mati. Hina diri, cela diri, tu rukun taubat. Ikhlas, menyesal, azam takkan ulang lagi, itu asas. Tapi bila kita tak faham, yang kita faham taubat ni dengan istighfar tu kita dah taubat dah, tepi-tepi lidah, tepi bibir je, kita dah berdengki. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Beres dah, usir dah ni dosa. Lepas semayang kan, astagfirullah. Beres dah, dosa dengki habis dah. Sebab tu kita ulang macam biasa. Sebab kita ingat taubat ni senang. Imam Ghazali kata taubat ni susah. Kena azam tak nak ulang sampai bila-bila. Kena azam takkan buat sebarang jenis dosa sampai bila-bila.
azam tak nak buat segala jenis dosa. Bukan senang nak azam macam tu. Sebab nafsu kita ni sayang dengan dosa. Kalau azam nak tinggalkan minum arak je, tapi berjudi masih lagi boleh, berasa nak buat, mengumpat masih lagi nak buat, itu senang. Itu senang pada nafsu. Tapi kalau dah nak kena azam tinggal semua jenis dosa, ini payah. Tak sanggup. Nafsu tak sanggup. Takkan nak kena tinggal semua. Nampak? Nafsu dia akan fikir macam tu. Contoh, si A ni dia nak taubat daripada dosa minum arak, contoh. Kalau setakat azam nak tinggalkan arak saja, tapi dalam masa yang lain hatinya masih cenderung nak buat dosa-dosa lain, yang hanya dia azam tinggal arak je, itu senang. Itu mudah pada nafsu, tak berat pun. Maknanya ada lagi peluang nak buat maksiat. Tak apalah, mulai hari ni aku azam takkan minum arak lah sampai bila-bila. Tapi dalam hati nak berjudi lagi, dalam hati nak mengumpat lagi, dalam hati nak berdengki lagi. Itu sebab tu mudah. Itu namanya taubat yang tak sah. Taubat yang sebenarnya azam aku takkan sentuh sebarang jenis dosa maksiat zahir ataupun batin. Senang ke susah? Nak bulat hati macam tu, itu syarat tu, syarat taubat tu. Makna nak menunjukkan kepada Allah yang kita ni memang azam tak nak buat derhaka sampai bila-bila. Walaupun memang pada adatnya mustahil, sebab kita ni manusia. Betul tidak? Memang kita ni manusia pasti akan jatuh dalam dosa maksiat, tapi menjadi syarat dalam taubat tadi. Seolah-olahnya gini, Allah nak tengok hati kita tu memang kosong daripada keinginan nak buat dosa sampai bila-bila dah. Nak tengok sejauh mana kebenaran dia nak taat kepada Allah tadi. Sebab tu menjadi satu syarat orang yang nak taubat ni, dia kena azam tinggalkan dosa yang dia dah buat. Segala dosa yang dia dah buat dia kena azam tinggalkan, sama ada dosa anggota ataupun dosa hati, dan azam takkan buat dosa yang belum pernah dia buat. Banyak lagi kan dosa yang kita belum pernah buat kan? Betul tidak? Banyak lagi dosa. Sekarang tutup aurat, tak pernah lagi dedah aurat. Maknanya dedah aurat isbah kita tu contohnya dosa yang belum buat lagi, tak pernah buat lagi. Jadi azam yang belum pernah buat, azam aku tak akan buat. Aku tak akan cuba nak buat dosa-dosa yang belum pernah buat. Yang dah buat, azam tak akan buat dah sampai bila-bila. Itu syarat taubat. Sanggup tak sanggup? Bukan main istighfar je tuan-tuan. Kalau setakat astagfirullah, mata kita melilau, hati kita ingat dunia, taubat apa tu? Sebab tu kita tak peduli. Sebab pada kita taubat ni senang. Alah, apa susah kan lepas semayang kan ada wirid astagfirullah 3 kali, bereslah. Allah padam lah, Allah ampun lah dosa hasad dengki kita. Banyak cantik muka kita. Sebab tu bila orang tu taubat betul-betul, dia akan nak, bila dia nak buat, dia akan fikir banyak kali. Sebab susah nak taubat balik. Nak taubat balik tu susah. Nak mendatangkan hati yang bulat azam nak tinggalkan semua tadi, bukan senang. Sebab nafsu kata jangan, muda lagi, sehat lagi, bodoh kalau kau taubat ni, bodoh kau. Jangan dulu, biar dulu. Nantilah. Sekarang kau nak azam tinggalkan semua dosa, kau muda lagi. Syaitan kata. Kita pun tak juga dah tak jadi taubat. Besok nak taubat, dia datang lagi bisik macam tu. Tak jadi taubat. Bukan senang nak taubat ni. Bila kita tak belajar, kita ingat taubat ni senang. Kau apa dah? Kejap lagi, 10 minit. Bukan senang taubat. Azam bulat, aku takkan buat dah benda ni, dan dosa-dosa yang aku dah buat, contohlah yang dia dah buat, contoh 5 dosa. 5 ni dia azam aku takkan ulang sampai aku mati dah. Walaupun orang tak tahu, walaupun orang tak nampak, walaupun peluang depan mata, aku tak sentuh dah lagi benda ni. Dan ada lagi banyak ni yang belum sentuh ni, yang belum pernah buat ni, aku azam aku takkan buat benda-benda yang belum pernah aku buat. Tu syarat dia. Dah. Sebelum ni kita taubatnya mana? Istighfar je. Hati ke mana? Istighfar je. Nampak tak? Salah.
cara taubat kita. Salah cara taubat kita. Kalau setakat istighfar, itu bukan taubat. Taubat ni amalan hati, bukan lidah. Bukan syarat mulut kita baca astaghfirullah. Tak ada syarat pun mulut baca macam tu. Taubat ni ibadat hati. Mulut dia tak bercakap seratah pun. Air matanya tak mengalir pun. Tapi dalam hati ni tadi nak taubat ikhlas kerana Allah, nakkan redha Allah, menyesal dalam hatinya sebab melanggar perintah Allah. Berasa hina dengan Allah, berasa jijik kotor dengan Allah, merasa menyesal dalam hatinya, azam tak buat dah sampai bila-bila. Dalam hatinya azam nak buat segala amal soleh, mulut tak bercakap apa, duduk diam je, mulut tak kata astagfirullahalazim, la ilaha illallah, tak ada air mata pun tak ada mengalir apa pun, tapi benda-benda tu tadi ada dalam hati dia. Taubat dah tu. Boleh faham tak ni? Bukan syarat ambil wudu, bukan syarat duduk dalam masjid, bukan syarat pergi Mekah, bukan syarat duduk dalam Raudah. Dah. Sambil bawa kereta boleh taubat, sambil bawa motor boleh taubat. Tu taubat. Bukan astagfirullah. Ni kita salah faham. Bila tak belajar salah faham. Bila tak belajar kita salah faham. Bila salah faham salah amalan. Bila salah amalan tak diterima oleh Allah. Sebab salah faham. Yang kita faham taubat ni istighfar. Taubat yang kita faham, taubat ni istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Okey dah taubat. Mana dosa besar dah habis. Banyak senang. Kalau macam tu buat pulun semua jenis dosa besar-besar tu, istighfar je 3 kali. Beres, bersih. Ada yang nak taubat nak tunggu pergi haji dulu. Nanti ini pun dah dapat tawaran ni. Tahun ni pergi haji, nanti taubat kat sana lah depan Kaabah. Kau tahu ke kau sampai situ? Nantilah dalam Raudah je. Tempat berkat. Ni taubat garanti Tuhan terima. Walaupun dalam Raudah, walaupun depan Kaabah, malam Jumaat depan Kaabah, malam Jumaat dalam Raudah, mulutnya astagfirullah, tapi hatinya tak ada pun benda-benda tadi, dia tak bertaubat kepada Allah. Walaupun melarat, berguling-guling, ya Allah menyesal. Hati tak ada pun, lakonan saja. Dia bukan bertaubat, dia tak taubat. Tak payah nak berlakonlah dengan Tuhan. Tuhan tahu yang dalam hati kita tak ada penyesalan langsung pun. Menangis, minta maaf lah, menyesal. Bohong. Hati tak ada penyesalan. Tahu dah ni, faham dah taubat agak-agak kita dah taubat belum? Jangan bagi tahu, diam. Nanti orang tahu. Faham dah tu. Maknanya kalau nak taubat kena macam tu. Kalau setakat istighfar, air mata menangis, hatinya ingat duit, Astagfirullahaladzim. Bila lelaki nak bagi duit ni? Taubat apa tu? Astagfirullahaladzim, Allah, aku menyesal dalam hati. Tadi baru tengok tak ada pun tambah dalam akaun, tak ada duit masuk. Taubat apa tu? Hatinya ke lain. Bagi faham ni. Ini asas taubat yang 3 tu. Ikhlas, taubat memang ikhlas kerana Allah. Memang taubatnya nakkan redha Allah, bukan kerana yang lain dah. Yang kedua, azam, makna yang kedua menyesal sebab buat benda yang dibenci oleh Allah, menyesal sebab langgar perintah Tuhan, menyesal sebab hilang taat kepada Allah. Sebab taat tu benda mahal, tapi oleh kerana kita ni leka, cuai,
hilang taat tadi. Itu yang menyesal tu. Menyesal ni dia akan timbul bila kita tahu benda tu bernilai. Benda tu mahal. Kita ada ni apa namanya tu? Ni buah apa loket loket besar penumbuk. Ni, loket besar penumbuk. Kita letak kat birai-birai rumah kita, birai-birai tangga je. Lepas tu hilang. Menyesal kita. Sebab apa? Benda dah lah mahal. Dalam Malaysia ni ada 2 butir je. Aku beli. Tiba-tiba sebab aku ni cuai jaga, dah hilang. Menyesalnya lah. Sebab benda berni. Kalau kertas tisu hilang, menyesal tak? Asal ni yang nampak berkerut muka ni, aku menyesal betul dah. Kenapa? Tisu tadi tinggal. Kau apa pasal pula? Kertas tisu tertinggal taknya menyesal sebab pada kita tak ada nilai. Tapi kalau loket tu tadi yang besar penumbuk tu hilang sebab kita cuai leka, menyesal kita. Tu nak timbulkan penyesalan kerana taat itu benda yang berni. Tiba-tiba hilang taat tu. Hilang taat tu tadi dengan sebab leka kita, dengan nafsu dan sebagainya. Hilang taat. Menyesal ya Allah. Boleh faham tak? Menyesal ni bukan syarat lidah. Menyesal bukan lidah, hati. Susah nak timbulkan sesal tu sebenarnya. Kalau kita tak tahu nilai taat tu, takkan timbul sesal tadi tu. Macam tadi tu, menyesal sebab hilang duit, menyesal sebab hilang tu, menyesal tu kita akan rasa sebab kita tahu benda tu nilai. Tapi kalau taat ni, taat kepada Allah ni, kita tak tahu nilai yang macam mana, nak timbulkan sesal tu payah tu. Nak timbulkan sesal macam mana sedangkan pada kita taat tu tak bernilai pun. Orang yang rasa menyesal ni sebab pada dia taat tu mahal. Lebih mahal daripada wang ringgit lagi. Lebih mahal daripada intan belian lagi. Sebab tu bila dia terjatuh dalam dosa maksiat, dia menyesal. Sebab hilang taat yang mahal tadi. Tapi pada kita taat tu tak mahal. Macam mana nak timbulkan penyesalan dalam hati? Nampak susahnya nak bertaubat ni. Bukan main istighfar je. Patutlah kita dah berasa macam taubat, tapi tak ada perubahan pun. Baru lepas istighfar tadi, dah berdengki, senang-senang je berdengki, senang-senang je ngumpat. Taubat apa tu? Itu menunjukkan taubat kita, taubat yang tidak diterima oleh Allah. Tanda-tanda taubatnya diterima oleh Allah, kata ulama, dia akan seronok melompat-lompat nak buat ibadat. Dia akan jadi seronok nak buat ibadat. Jadi ringan lah. Jadi seronok, jadi semangat nak buat ibadat. Itu tanda taubat seseorang diterima oleh Allah. Dia jadi rasa nak buat baik. Dia rasa nak buat baik. Dia rasa nak buat baik. Semangat dia jadi syok nak buat baik tu lain macam. Itu tanda-tanda. Tapi kalau dah istighfar, lemau je nak buat taat, lesu je, tak ada rasa seronok nak buat, tu tanda-tanda ada something wrong lah tu. Taubat kita tadi tu Allah tak terima sebab hatinya kotor lagi tu. Allah tak cuci lagi dosa tu sebab cara taubatnya tak cukup syarat. Satu lagi apa? Takut nak ulang balik. Dia jadi mikir banyak kali. Kalau terlintas nak buat benda tu, dia akan mikir banyak kali. Tak mau, aku tak nak. Dia akan mikir banyak. Jadi takut nak buat. Bukan ulang dengan selamba. Bukan ulang dengan selamba. Terlintas je buat. Itu bukan. Itu tanda-tanda taubat tak betul lah tu. Faham Pak baris je baca hari ni. Tak apa. Tapi banyak tu benda tu sebenarnya. Ingat tu, taubat ni haram lagi dosa besar, bukan dosa kecil. Kena mikir. Makna kalau aku berdengki ni sama macam aku minum arak juga dosa ni. Faham tak ni? Bahkan adalah ia satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni. Habis hadis ni kita berhenti. Ni Nabi cakap ni, Nabi tak bohong ni, Nabi tak dusta ni. Apa yang Nabi sebut ni, inilah yang hakikatnya berlaku dan terjadi. Kita mesti percaya, wajib percaya. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Tu Nabi kata, Nabi tak bohong, Nabi sedek, Nabi benar. Apa yang Nabi sabdakan itu adalah daripada Allah. Hakikatnya Allah lah yang nak bagi tahu, tapi melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Taala nak bagi tahu pada kita ni? Dengki itu. Dah kenal belum dengki tadi? Dah kenal belum? Siapa lagi tak faham dengki tadi? Tanda-tanda dengki, alamat dengki, petanda dengki ada dalam hati. Dengki itu ada, faham ke belum? Dah faham kan? Fikir sendiri. Dah faham, fikir sendiri. Ini balasan ni yang garanti kita dapat. Janji Allah ni. Dengki itu memakan ia segala kebajikan. Nampak tak? Segala, bukan separuh. Kalau separuh, okey lagi. Separuh. Ada separuh lagi boleh tinggal besok bawa balik. Ni kalau aku dengki, pahala aku ada sekian. Kalau dengki habis separuh, okey lah tu, dia separuh buat dalam kubur besok. Ini bukan separuh, sekalian. Daripada akil balik tu. Berapa puluh tahun dah semayang, berapa puluh tahun dah puasa, berapa puluh tahun buat amal kebajikan, berapa banyak dah sedekah yang kita buat, zakat yang kita dah keluarkan, khidmat dalam rumah tangga, tanggungjawab pada anak bini. Banyak tu semua pahala kebajikan tu. Semuanya padam, kosong, buku amalannya kosong. Cuba fikir, penat tak buat ibadat 10 tahun? Nak kena semayang, nak kena tutup aurat, nak kena bini, nak kena begitu. Rupa-rupa tak ada hasil yang kita dapat. Penat je kita. Tu yang besok menyesal, kita menyesal. Ya Allah, menyesal. Memakan ia akan segala kebajikan. Tak faham lagi tu, tak nampak lagi tu. Nabi gambarkan pula supaya kita faham betul-betul. Seperti memakan oleh api akan kayu api. Macam mana api kalau makan kayu api? Tinggal debu je, tinggal abu je, betul? Begitulah nasib kebajikan yang kita buat. Jadi debu, tak kira haji, tak kira umrah, tak kira zakat, tak kira wakaf, debu semua. Jadi debu, kosong. Sebab tu kena taubat dengan Allah. Dosa dengki ni kena taubat dengan Allah. Baru Allah gantikan balik dengan kebajikan yang lain. Kalau kita nak Allah pulangkan balik, Allah gantikan balik segala pahala amal kebajikan yang dah dibinasakan sebab dengki tu, kena taubat sungguh-sungguh daripada dengki. Baru Allah gantikan dengan kebajikan yang lain. Allah Maha Kaya, jangan risau. Allah boleh cover semua tu. Dia Maha Kaya. Sebab tu Allah pujuk kita supaya kita bertaubat. Sebab Allah nak gantikan dengan yang lain, yang lebih baik. Tapi kita tak nak bertaubat, rugilah kita. Rugilah kita. Padahal Allah nak gantikan balik kebajikan kita yang dah musnah dengan dengki tu. Allah nak gantikan dengan kita bertaubat, tapi kita tak nak taubat. Jadi kitalah yang rugi. Kitalah yang rugi. Maksudnya gini, macam mana kita tengok kalau rumah papan terbakar, rumah kayu terbakar, habis semua, debu tak tinggal apa. Itulah nasib semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, debu. Kalau andai katalah kita tak sempat taubat lagi, petang ni sekarang kita mati, petang ni kita mati dalam keadaan kita tak taubat daripada dosa dengki itu, memang kita balik dalam alam barzakh dengan tak ada bekalan langsung. Ingat baik-baik, kita ni mati bila-bila je. Lain kalau malaikat beritahu, petang kang aku nak cabut nyawa kau, boleh kan pukul 2:30 kan kita taubat? Boleh lah petang kang kita taubat, pukul 2:30 kan lepas semayang kita taubat. Sebab malaikat maut beritahu pukul 4:30 nak ambil.
Ini masalah dia datang tak bagi salam. Tengah suap-suap baru nak suap. Kerah habis. Ingatkan sempat nak telan, tak sempat. Sempat ambil lauk je. Sempat ambil lauk je. Baru bawa sebaru, geng, habis. Tengok. Kan ada kita tengok video-video kan, orang yang datang kematian tengah seronok-seronok berkaraoke, kerah. Tengah seronok-seronok berjoget, mati. Tengah duduk sembang-sembang dalam kenderaan, pum, kemalangan, mati. Tak sempat. Oh, jangan buat main-main dah. Dia kalau datang, kau tak ingat, kalau hati kita jenis leka lupa ni, jangan ingat nak terlintas Allah lah. Tak sempat. Kita berapa kali kemalangan, kita tahu macam mana suasana dia. Bila benda tu berlaku, tak sempat kau nak ingat Tuhan. Macam mana lah. Kita sangka kita boleh sampai sebelah sana tu, rupa tengah-tengah tu kita kata. Tiba-tiba pula dalam keadaan tu, apa? Dosa kita tak sempat taubat. Banyak yang orang kita dendam, banyak orang kita dengki, banyak orang kita tak maafkan lagi. Itulah apa yang, macam mana kita mati, apa yang ada dalam hati, itulah yang kita bawa. Macam mana pengakhiran kita, macam itulah kebangkitan besok. Kalau kita mati dalam keadaan kotor tadi tu, bangkit kita besok pun kotor. Bangkit kita pun daripada kubur tu besok kotor. Su'ul khatimah. Makna dia mati dalam keadaan bawa penyakit yang Allah benci tadi, maka dia bangkitlah dalam kotor tadi. Tapi kalau dia mati dalam keadaan hatinya bersih, maka bangkitnya besok daripada kubur pun bersih lah dia. Sebab tu jangan bagi ada benda tu. Kalau ada, cuci cepat-cepat. Penyakit ni memang kita manusia dia dah memang ada punya. Cuma jangan biar. Kalau ada, basuh cepat-cepat. Kalau ada, basuh cepat-cepat. Macam tu. Basuh ni mana taubat maksudnya. Taubat. Supaya harap-harap janganlah malaikat maut tu sentap nyawa kita sewaktu benda tu masih ada dalam hati kita. Tu begitu. Sebab dia datang tiba-tiba je, malaikat maut ni sentap terus, dia tak ada begitu, tak bagi salam, Assalamualaikum, salam sama engkau ke malaikat maut. Jumpa tak dulu, minum kopi dulu. Sekejap lah aku siap-siap jap kau minumlah dulu kopi aku nak taubat sekejap. Siapa kita? Lagi dia geram nak sentap nyawa kita ni sebab buat derhaka pada Tuhan dia. Keningat, betul, sungguh keningat. Mulai sekarang ni nak kena belajar risaukan kiamat dah. Tak payah nak risau tentang dunia ni. Semua kita tinggal ni besok. Semua kita tinggal. Kulit kita ni pun kita akan tinggal. Risau ni, apa bekalan aku? Kalau aku mati macam mana? Apa bekalan aku? Kalau aku buat amalan, aku berdengki, apa yang aku nak buat balik besok? Sedangkan aku tahu, aku yakin kalau aku mati dan keadaan tak ada bekalan, besok azab aku. Sakit yang ni pun aku tak tahan atas dunia ni. Sakit gigi ni pun Tuhan bagi tak tahan dah. Aku tak nak lah. Kena fikirlah macam tu. Ajar dah mula, kena belajar, berlatih lah benda macam tu. Cukuplah sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik. Mintalah kepada Allah. Minta pada Allah, ya Allah bagi kekuatan, bagi taufik, ya Allah aku nak jadi hamba Kau yang soleh, aku nak jadi hamba Kau yang baik, ya Allah Kau jadikanlah aku macam orang baik tu. Aku nak jadi macam tu, ya Allah tolonglah, bimbinglah, pilihlah aku, ya Allah. Minta sungguh-sungguh. Ni minta pun tak mau. Minta. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita tu akan datang pertolongan Allah. Bila Allah bagi pertolongan, seberat apa pun dia akan jadi ringan. Bila Allah bagi pertolongan, seberat apa pun. Memang kalau sekarang ni kita fikir benda tu macam mustahil kita nak buat kalau jadi aku ni nak memaafkan orang, memang mustahil lah kita kata. Kalau jadi aku ni nak maafkan semua orang, memang mustahil lah. Memang aku takkan boleh buat. Memang berat pada waktu tu sebab dia tak dapat pertolongan Allah. Tapi kalau datang pertolongan Allah, ringan aja dia buat. Dia akan sanggup buat apa saja demi mendapat redha daripada Allah. Dia tak peduli asalkan dia dapat redha Allah. Tengok macam sahabat-sahabat Nabi
radhiyallahu taala anhum. Mereka korbankan apa? Asalkan dapat redha Allah. Tak peduli. Nyawa pun nyawalah, geta pun getalah. Yang pasti aku dapat redha Tuhan, redha Rasul. Cukuplah tu. Kan waktu zaman nak hijrah kan, Nabi nak hijrah dengan sahabat. Ramai sahabat orang kaya-kaya. Bukan semua sahabat miskin. Ramai jutawan-jutawan sahabat tu. Tapi bila Nabi kata hijrah, tinggal semua. Asalkan dapat redha Allah, tinggallah harta kekayaan. Sanggup. Nampak tu hebatnya iman mereka. Mudah-mudahan tak mustahil. Selalu doa lepas sembahyang, doa dalam sujud yang terakhir itu doa, ya Allah bagilah aku kekuatan, bimbinglah, jangan kau tinggalkan aku, jangan kau lupakan aku, bimbing zahir dan batin aku ni ya Allah. Macam mana kau bimbing orang soleh, macam mana kau bimbing, kau tuntun orang soleh solehah, orang yang bertakwa, kekasih kau ya Allah. Aku nak juga macam tu ya Allah. Pilihlah aku, tolonglah. Aku tak ada apa-apa ya Allah. Semata-mata aku ni memang berharap bergantung kepada Engkau ya Allah. Tolonglah. Ini kita tak pernah nak minta macam tu dalam doa kita. Takut nak minta. Takut Allah ubah kita jadi orang baik. Punya jahat di nafsu kita. Takut berubah jadi baik. La ilaha illallah. Bukan gengan-gengan punya penyakit hati kita. Hati kita ni bukan penyakit gengan-gengan ni. Bayangkan, takut Allah ubah kita jadi baik. Takut Allah ubah kita jadi baik. Maknanya kita tu memang tak nak jadi baik. Pada kita ni rasa satu kerugian kalau aku jadi baik. Satu kerugian kalau aku jadi pemaaf, memang rugi aku. Na'udzubillah. Oh, dahsyat jahatnya nafsu kita. Nampak tak tu? Nampak tu, jahat nafsu kita ni. Cukuplah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita taufik, kekuatan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi akhirat kita, demi kesenangan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita berusaha bersungguh-sungguh berusaha memperbaiki ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Mudah-mudahan kita mendapat kemenangan, kesenangan nanti di hari kiamat. Walaupun di atas dunia ni kita menghadapi pelbagai dugaan, halangan, cabaran, tak apalah, semuanya tu nanti akan kita tinggalkan. Ingat tu, akhirat tu lebih utama. Kesenangan, keselamatan, kebahagiaan di hari kiamat itulah yang bersifat kekal. Jadi hari ini punya pelajaran, kesimpulannya, pakat-pakat hari ini kerja rumah, cari ada tak dengki dalam hati kita. Kalau ada, buang, jangan simpan dah. Kalau ada, buang, jangan simpan dah. Sebab kalau kita simpan, walaupun kita solat, walaupun kita tutup aurat, walaupun kita mengaji, Allah tetap benci dengan kita. Jadi kena buang. Nak Allah sayang, kena buang dengki itu. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa ata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dhakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama minta maaf saya minta maaf tau. Jangan berasa hati pula. Ada si. Minta maaf balik lambat Nanti yang akan datang tu kita balik cepat, pukul 10 kita balik. Mandi sunat taubat. Itu lepas taubat. Yang wajibnya taubat. Sembahyang sunat taubat tu kemudian. Bila dah taubat baru sembahyang sunat taubat. Bukan sembahyang sunat taubat tu taubat, bukan. Sembahyang sunat taubat bukan taubat.
Sabtu tengah hari. Ada kelas Petronas, insya-Allah. Petronas dalam tu. Petronas dalam. Masuk ke depan. Ada kelas di depan. Kerana yang tak bukit. Sama-sama. Doakan saya. Tadi ada orang tanya, Allah. Doa saya bang. Tadi ada orang tanya, ada apa Iqra ada mengajar ke sini Iqra? Ada? Untuk dewasa? Hari apa? Oh, tadi ada abang tu, dia kerja guard dekat depan tu, dia cakap. Dia kata boleh tak nak datang mengaji, dia kata nak ngaji tajwid ke apa dia cakap. Sama-sama. Cik. Doa saya pakcik. Pakcik doa saya lah, pakcik berkat. Orang lama-lama. Cakap yang dikenal di atas Karni ya. Gitu kan. Orang dia tak kenal Tapi penduduk langit mengenali dia. Ya. Sungguh. Orang tak kenal dia, tapi malaikat masyhur dia sisi malaikat. dia Nabi 2 kali sekali dia Hebat. apa ibu dia ni kan. Orang hebat-hebat ni. Baik sama kak. Doa saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. La haula wala la haula wala quwwata illa billah.